Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab hadis penawar hati. Sambungannya di muka surat 88. Hadis yang ke-34 yang bertajuk bila umur sudah mencapai 60 tahun. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Hadis ke-34 bila umur sudah mencapai 60 tahun. Jadi ni kita cerita pasal umur malam ni. Jangan pula sahabat-sahabat yang umur belum sampai 50 tahun, belum sampai 60 tahun, dia rasa tak kena pada kita malam ni pasal umur kita kan muda lagi. Kan baru 30, baru 40. Jangan fikir kita tu selamat. Kan? Maknanya tajuk ini walaupun cerita pasal umur 60, tetapi umum pada kita semua yang satu masa nanti akan melangkah ke umur 60, dan ada di kalangan kita ni dan yang sudah umur 60 ataupun yang sudah lebih. Lebih tu kira subsidi lah tu. Kau benda? Kira subsidi lah. Alhamdulillah, bonus Allah Ta'ala bagi pada kita. Moga-moga dengan panjang umur tersebut boleh kita guna umur-umur yang berbaki itu, ruang-ruang berbaki itu untuk pastikan ianya memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti untuk menikmati nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak biar umur kita ni boleh memberi manfaat pada kita. Jangan umur kita berlalu dalam keadaan mendatangkan fitnah, mendatangkan bahana pada kita. Jangan. Kita nak lagi berlalu umur kita, lagi bertambah umur kita, kita nak kita lagi hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi bertambah, lagi hampir, ataupun lagi bertambah,
lagi takut kita pada Allah, lagi hebat ketakwaan kita pada Allah. Kita nak macam tu. Kita tak nak lagi berumur kita lagi jauh daripada rahmat Allah, lagi malah ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Ada orang masa zaman muda datang masjid surau, bila mana dah berumur ni, nak kata ada sakit, tak sakit, tempat lain boleh pergi, kedai kopi boleh pergi, sana sini boleh pergi, tapi surau tak boleh. Kalau nak cerita sakit, ramai orang sakit depan saya, betul tak? Ramai hak depan saya ni orang sakit sebenarnya. Sakit benda, paling-paling tak ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung. Kecil manis ni boleh katakan sana sini kita cerita semua orang ada. Darah tinggi, sana sini kita cerita boleh katakan majoriti ada. Tapi pasal apa boleh datang? Pasal yang datang ke surau, ke masjid ni bukan dengan sebab kekuatan fizikal semata-mata. Kalau kuat fizikal, sihat tubuh badan semata-mata, kalau tak ada taufik daripada Allah Ta'ala, boleh datang tak? Tak boleh. Sebab tu syukurlah tuan-tuan, tuan-tuan muslimi muslimat sekalian, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita, walaupun kita ada penyakit, walaupun ada serba kekurangan, Allah Ta'ala masih pilih kita untuk rokok sujud dengan kaedah yang terbaik yang telah ditinggalkan kepada kita oleh Nabi SAW. Syukur. Maka dengan kalimah syukur, dengan perbuatan menzahirkan tanda syukur itu, moga-moga kekuatan itu Allah Ta'ala bagi kepada kita sampai bila? Sampai kita dijemput oleh Allah Ta'ala, biar dalam keadaan tak pernah rasa cukup amal ibadah kita. Biar duduk tengah-tengah ibadah, Allah Ta'ala ambil. Biar dalam keadaan kita tengah teruja nak taat perintah Allah, tiba-tiba masa tu Allah Ta'ala ambil umur kita. Sebab tu kita tengok ada orang Allah Ta'ala ambil dalam masjid kan. Ada orang Allah Ta'ala ambil masa sujud, Allah Ta'ala ambil masa rokok, tahu-tahu jatuh. Ada orang Allah Ta'ala ambil masa tengah khutbah. Seorang sahabat saya, tapi tak ambil lagi, jatuh tengah khutbah. Ni bukan jatuh pasal benda, kena santau. Ustaz pun kena santau tuan-tuan. Orang awam biasa lagilah. Kalau hak baru nak start, lagilah tuan-tuan. Hak start dah, ustaz dah kena juga tuan-tuan. Tengah-tengah khutbah, baru mukadimah sikit, bam, jatuh. Nasib baik tuan-tuan, jatuh kat benda, jatuh atas kursi. Kursi tu dekat kat belakang kan. Duduk khutbah kedua tu nak turun situ, dekat dah. Maknanya jatuh situ je tuan-tuan. Tapi kalau jatuh teratuk kepala mimbar tu, macam mana? Pergi di hospital kata, darah okey, tekanan semua okey berlaku. Pelik kita tuan-tuan. Rupa-rupanya semak, rupa-rupanya ada penyakit hak doktor tak boleh nak ubat tuan-tuan. Doktor kata tak ada ubat. Bukan penyakit tu tak ada ubat, memang ubat tak ada di farmasi doktor. Di dalam simpanan doktor tak ada ubat dia. Kena pergi jumpa siapa? Kena pergi jumpa pengamal perubatan Islam. Pasal melibatkan santau. Jatuh tuan-tuan. Sebab tu ada orang kena atas mimbar, ada orang macam-macam. Bahagian masing-masing lah. Ala kulli hal, dalam keadaan apa saja kita perlu standby. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya umur-umur yang berbaki ini biar banyak kita habiskan masa dengan perkara-perkara taat. Dengan masjid surau, dengan Al-Quran, dengan tasbih, dengan kerja-kerja amal. Apabila banyak masa dengan perkara-perkara kebajikan tersebut, moga-moga dalam keadaan tersebut Allah Ta'ala jemput kita. Dalam keadaan hati kita tengah dekat dengan hampir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa tu Allah Ta'ala ambil. Moga-moga Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita tidak lara dengan maksiat. Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan kita tidak bergelombang dengan urusan dunia semata-mata. Kita nak biar kita dalam keadaan dekat ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak macam tu. Okey, berbalik pada tajuk asal. Bila umur sudah mencapai 60 tahun, rasa-rasa depan saya ni ramai hak 60 ni. Tidak gitu ni. Tengok seorang muka 60, tengok dua 60, 2-3 orang je hak bukan 60 ni. Majoriti 60 berlaku. Tak apalah tuan-tuan, 60 ke, berapa puluh ke,
Yang penting kita jadikan hadis Nabi ni sebagai rujukan untuk iktibar kehidupan kita. Untuk pastikan garis panduan yang disebut oleh Nabi ini, kita pastikan umur-umur yang berbaki ni kita tidak sia-siakan lagi. Kita tengok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mahu menerima keuzuran seseorang yang dilanjutkan usianya sehingga ia sampai berumur 60 tahun, sedangkan ia mati dengan tidak sempat berbuat ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Ni hadis sahih tuan-tuan. Ni bukan hadis dhaif. Ini cerita perbahasan hadis sahih berkaitan dengan umur berapa puluh? Umur 60 tahun. Nabi kita mati, Nabi kita wafat umur berapa dah? Umur 63 tahun. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis sebagai bentuk amaran dan persiapan untuk diri kita semua. Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur kebiasaan berlaku kepada umatku, ghaliknya bila? Duk main dalam lingkungan berapa? 60 ke 70 tahun. Itu ghalib. Macam nak menakutkan kita je malam ni. Tak tuan-tuan, minta maaf. Mati ni bukan kerja kita tuan-tuan. Mati ni dia tak kena umur sebenarnya. Cuma garis panduan Nabi bagi tahu dalam lingkungan berapa tadi? 60 ke 70 tahun. Supaya benda? Supaya boleh standby lah. Supaya bila mana kita tahu Nabi bagi tahu macam tu, biar kita tahu nak landing itu. Jangan kita tahu sampai-sampai tepat nak landing, kita tahu landing mengejut. Landing mengejut ni maklum sajalah tuan-tuan. Kadang-kadang sayap tercabut, kadang-kadang macam-macam boleh. Dengan sebab terdesak. Tapi kalau kita ni dah buat persiapan awal, kita tahu setengah jam lagi perjalanan kita nak landing tuan-tuan. Maknanya Nabi bagi tahu nak landing umur berapa ghalib ni. Walaupun ada hak lebih, ada 100 tahun tak mati-mati. Ada tuan-tuan. Ada si fulan tu umur dia rasa dah masuk 90, duk merapu gitu. Tak habis-habis lagi tuan-tuan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dia jenis macam tu tuan-tuan. Dia bercakap, suka menulis, tak apalah, bahagian dia lah tuan-tuan. Cuma kita tak nak bila mana Allah Ta'ala bagi umur panjang tadi dalam keadaan maksiat, panjang tadi dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita tak nak macam tu. Kita nak umur panjang tersebut biar ada saham untuk akhirat kita. Biar panjang tersebut biar ada sebab musabab yang boleh memberi pertolongan pada kita di akhirat. Kena macam tu. Kita tak nak jenis lain tuan-tuan. Tu warning daripada Nabi lah. 60 ke 70 tahun. Kita standby lah. Tetapi Nabi bagi tahu nisbah pada umur 60 ni. Nabi kata Allah sudah tidak mahu menerima keuzuran. Allah Ta'ala tak ambil uzur orang macam ni. Diberi ruang daripada akhir balik sampai umur 60 tahun. Umur belasan tahun duk kaluk ribut sana sini. Umur 20-an kaluk ribut membujur lalu melintang patah. Umur pertengahan 30-an. Kemuncak umur orang muda kan 30 sampai 40 ni kemuncak umur orang muda. Umur siapa ni? Umur saya tuan-tuan. Hak ni umur macam ni, umur pantang dicabar dia panggil tuan-tuan. Lagi orang cabar tuan-tuan, lagi tu kita tak lari tuan-tuan. 10 tak lari tuan-tuan. Tapi bukan nak bergaduh tuan-tuan, pasal Nabi kata Nabi kata tidak dinamakan kuat, laisas syadid. Nabi kata tidak dinamakan kuat dengan sebab kita boleh tumbangkan 10 orang yang gagah perkasa. Tetapi Nabi kata yang kuat itu dia boleh tahan sabar dia. Bila mana dalam keadaan dia sepatut sabar, dia boleh sabar ketika sepatut dia tumbuk tapi dia tak tumbuk.
Sepatutnya dia sepak terajang, tapi dia tak sepak terajang. Sepatutnya dia maki hamun, tapi dia tak maki hamun. Nabi kata orang macam ni kuat. Oh, kita ingatkan kuat hot body berketul tadi. Ingatkan kuat tadi mari 10 tombang semua 10 tadi. Kuat? Tak kuat, tuan-tuan. Tak kuat. Kalau boleh tombang 10 tadi, tuan-tuan, dengan sebab kita seorang, tengok-tengok masa solat subuh, tuan-tuan, kita duduk dalam kain selimut. Kuat macam tu? Tak kuat, tuan-tuan. Masa orang azan subuh, kita duduk senyap dalam kain selimut, dalam aircon. Kuat macam tu? Tak kuat macam tu, tuan-tuan. Orang hak kuat, tuan-tuan, dia boleh sabar. Dia boleh lawan hawa nafsu. Dalam keadaan macam mana sekalipun, dia kenal diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh hadapi dengan penuh kesabaran. Marilah pancaroba macam mana dia hadapi dengan penuh sabar. Orang ni kuat dia panggil. Kuat. Kan? Sabar ni banyak step dia kan. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menghadapi, dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam menghadapi musibah, bala, bencana, ujian. Semua tu kena sabar belaka tu. Kalau malam ni kalau tak sabar, datang tak surau ni? Datang tak? Tak datang, tuan-tuan. Tak datang. Dah balik letih-letih, tuan-tuan. Jalan jam lagi. Dengan anak, dengan isteri, macam-macam masalah keluarga kita. Tapi fikir-fikir, kalau kita tak sabar, maka tak sampai kita di masjid, di surau, tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita tahu singgah je dunia ni. Singgah sekejap je. Lepas ni nak teruskan perjalanan ke alam barzakh. Kita tutup umur dunia dengan kematian, lepas tu kita ke alam barzakh. Lepas tu ke alam akhirat. Maka kita tak lekat duduk di rumah, tuan-tuan. Fikir-fikir, kalau lah hari ni hari terakhir aku. Kita fikir macam tu, tuan-tuan. Kita fikir kalau lah Jumaat ni Jumaat terakhir aku atas dunia ini. Ada fikir macam tu? Kalau fikir macam tu, tuan-tuan, tak selesa nak seronok, tuan-tuan je. Tak seronok dah nak makan minum pun, tuan-tuan. Tak seronok masa tu. Kalau kita fikir hari ni hari terakhir kita. Tapi kalau kita fikir 50 tahun kita boleh hidup lagi. Ada tak sini? Seorang pun tak ada. Termasuk dengan saya sekali. Pasal 50 tahun lagi. Dekat-dekat nak habis, nak tutup umur kita, barulah datang sepatutnya, tuan-tuan. Pasal umur masih panjang. Tapi umur ni tak ada seorang pun tahu kan. Sebab tu kita kena buat anggaran pada diri kita. Lalu hari ni Allah Ta'ala bagi celik lagi. Bangun lagi waktu subuh. Alhamdulillah. Moga-moga dengan peluang yang ada ni kita boleh buat yang terbaik, lebih baik daripada hari semalam. Kena macam tu. Kita kena anggap seolah-olah hari yang kita celik mata pagi hari itu, seolah-olah itu hari terakhir kita. Baru kita rasa hebat untuk beribadah. Tapi kalau kita rasa muda lagi, baru 60 kita kata, ramai lagi orang hak lebih umur pada kita, hak 80, 90. Pendek kata, memang leka lah kita, tuan-tuan. Leka lah kita. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kita boleh pecahkan pada 3 kategori. 3 kategori. Golongan yang pertama, golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Dia ni jenis rugi. Muka rugi orang macam ni. Jenis rugi. Lepas tu golongan yang kedua, golongan yang sia-sia. Sia-sia aja dia. Golongan yang ketiga, golongan yang sememangnya keuntungan yang besar diperolehi dalam kehidupannya. Golongan pertama, golongan yang macam mana tadi? Golongan yang rugi ataupun istilah lain yang kurang sedap dia dengar, dia panggil golongan yang celaka. Iaitu golongan yang hari semalam teruk dah. Hari ni lebih teruk lagi. Semalam tu bunuh orang dah. Hari ni bukan sekadar bunuh. Dia siap bakar, tuan-tuan. Jadi abu. Bukan siap bunuh, bukan sekadar bunuh. Bahkan dia terlibat dengan rogo, terlibat dengan zina dan seumpama. Lebih teruk daripada hari semalam. Orang macam ni, orang yang terlibat dengan kecelakaan yang besar dalam kehidupan. Pasal hak semalam teruk dah, hari ni lebih teruk daripada semalam. Semalam jauh dah daripada rahmat Allah, hari ni lebih jauh daripada rahmat Allah. Ada tak jenis tu? Ada dalam masyarakat kita jenis tu. Golongan yang kedua ialah golongan yang sia-sia. Umur dia ni sia-sia, tuan-tuan.
Sama je. Semalam dengan hari ni sama. Sama, lebih kurang sama, tuan-tuan. Semalam bangun untuk solat subuh pukul 7.30. Hari ni 7.30 hari, tuan-tuan. Lebih kurang sama. Kan? Semalam solat 5 waktu kat rumah. Hari ni pun 5 waktu kat rumah. Walaupun dia solat, tetapi kat rumah, tuan-tuan. Duduk labor biasa. Orang macam ni rugi. Rugi dah Omar kalau macam ni. Rugi Omar. Tak ada peningkatan. Biasa-biasa je. Niaganya tak, hanya balik modal je. Rugi tak? Omar berlalu tiba-tiba perniagaan tak ada untung. Rugi orang macam ni, tuan-tuan. Kita nak untung walaupun sedikit, kita nak juga. Betul tak? Bebe lagi zaman apa benda? Zaman GST ni lagi nak untung kan? Lagi nak untung. Kena macam tu. Maka jangan kita, tuan-tuan, masuk dalam golongan yang kedua. Golongan yang kiranya sia-sia umur dia. Kita nak masuk dalam golongan mana? Golongan yang untung. Untung macam mana? Semalam mereka dah baik dah. Dah berjaya dah melayari kehidupan sebagai hamba Allah. Hari ni lebih hebat daripada ketaatan tersebut. Semalam 5 waktu sehari semalam berjemaah di masjid walaupun datang lambat. Allahu Akbar, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat ekor je dia. Duduk, orang bagi salam. Tapi hari ni sebelum Tok Siok datang, dia sampai dah masjid. 5 waktu sehari semalam juga. Cuma dia datang awal. Sebelum Tok Siok datang, dia sampai dah di masjid. Dengar baca Qurannya, dengan tajdid niatnya, terbaik dia buat. Lebih hebat daripada hari semalam. Ketaatan semalam hebat dah. Tapi hari ni lebih hebat. Orang macam ni, orang yang dapat keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat dia buat perubahan tersebut dengan penuh keikhlasan. Kalau tak ikhlas, tak jadi juga, tuan-tuan. Ikhlas nak. Okey, tengok. Maknanya amaran umur 60. Dalam lingkungan 60-70 tu umur biasa. Nabi kata Allah sudah tidak mahu menerima keuzuran seorang yang dilanjutkan usianya sehingga sampai umur 60 tahun sedangkan ia mati dengan tidak sempat berbuat ibadah. Daripada akhir balik ni umur, tuan-tuan. Umur bila mana kita masuk je umur akhir balik, maka masa tu jahat, buruk, baik hak kita buat dicatat atas nama siapa? Atas nama kita sendiri. Kita buat kebaikan atas nama kita. Kita buat keburukan juga atas nama kita. Sebab tu Allah Taala sebut, "Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah." Kita kena ingat, sikit ke, banyak ke, besar ke, kecil ke, kita kena ingat setiap perbuatan kita direkod oleh malaikat, walaupun sebesar zarah. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah." Barang siapa yang buat kebaikan, walaupun seberat mana, sikit je kebaikan tersebut, besar mana? Besar zarah, berat zarah je. Allah, sikit je, tapi ada nilai tak? Ada nilai. Dia akan lihat betapa harganya kebajikan tersebut di akhirat nanti. Bila mana duduk depan Allah Ta'ala di mahkamah Qadhi Rabbul Jali nanti, dia rasa betapa beruntung walaupun kebaikan tersebut hanya sekadar besar zarah. Kecilnya, beruntung kita di akhirat besok. Tetapi alangkah malangnya, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang buat amal kejahatan, maksiat, dosa, walaupun dosa tersebut dosa yang kiranya kecil je, timbangannya sekadar mana? Sebesar zarah je, berat zarah je, maka dia akan lihat betapa bahananya maksiat tersebut. Di akhirat nanti dia akan menyesal buat selama-lamanya. Tengok. Sebab tu kita kena berjaga-jaga. Ruang umur daripada akhir balik ni, tuan-tuan, kita kena jaga. Jaga macam mana? Supaya rekod yang direkod atas nama kita tersebut rekod yang boleh membanggakan kita di akhirat besok. Rekod yang boleh membanggakan kita di akhirat besok. Rekod yang boleh menyelamatkan kita di akhirat besok. Mula bila? Mula daripada akhir balik sampai bila? Sampai kita mati. Sampai mati. Direkod atas nama kita, tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang umur muda kita kata masa muda ni lah nak seronok, masa muda ni lah nak enjoy, macam-macam slogan kita guna. Kalau dah tua-tua nanti kita pergi masjid lah, kita pergilah, kita pergi haji, pergi umrah lah. Sebab tu jarang orang pergi haji umur muda. Ada orang pergi haji umur muda? Jarang orang pergi lah. Biasa umur apa pergi? Pencen dulu baru nak pergi. Banyak macam tu. Tapi hak sini awal pergi ni insya-Allah. Banyak hak pergi umur 50 ke atas. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kita kena ubah. Daripada pergi lewat, kita kena pergi awal. Bila mana pergi lewat penyakit, bengkok sana, bengkok sini, batuk itulah, inilah, macam-macam helah kita. Pasal umur dah, separuh jalan dah. Baru kita nak pergi. Kerja haji ni kena kuat kan. Kena berjalan sana, berjalan sini, nak kena tawaf, nak kena sa'i. Semua tu nak kena berjalan berlaku. Perlu pada kekuatan. Tapi kalau kita dah lemah badan, maklum sajalah bila mana lemah kurang dah. Kekuatan kita ketika tu. Sebab tu saya tengok sahabat-sahabat daripada Indon hebat daripada bab ni. Pasal kerajaan dia bagi pinjaman. Dia bagi pinjaman. Majlis fatwa dia tuan-tuan, dia bagi pinjaman kepada mana-mana orang hak nak pergi haji dalam tempoh umur muda boleh pergi. Dia buat pinjaman. Lepas tu bayar mengikut tarikh masa yang tertentu. Dia buat macam tu. Kita ni boleh beli kereta, boleh. Boleh beli rumah, boleh. Benda lain dalam bab ibadah tak boleh. Selesa benda lain semua orang boleh buat. Tapi dalam bab ibadah jarang orang nak korban sikit, tuan-tuan. Tu kita hari ni. Sebab tu kita kena tengok zaman muda ni bukan zaman nak enjoy, tuan-tuan. Zaman muda ni lah tuan-tuan untuk kita nak pulun habis-habisan supaya tuan-tuan dengan sebab kita gila di zaman muda, moga-moga dia terus berkilau sampai ke zaman tua kita. Tapi kalau kita biarkan, duk biar macam tu, tak gilat. Tak kilat dia tuan-tuan. Duk biar je. Umur 15 tahun tak kilat. Umur 20, umur 30, umur 40, umur 50, masuk umur 60, pencen baru nak kilat. Tebal mana ni karat ni? Karat tebal mana ni? Tebal ni karat ni tuan-tuan. Dah berlalu berapa lama ni? Tapi kalau kita ni daripada awal lagi, akhir balik, bukan kata akhir balik, umur 6 tahun. Kita dah mula dah mengaji benda. Mengaji Iqra, mengaji kelas fardu ain, hafal Quran. Masa ni apa benda saja dihidangkan pada kita cepat dapat kan? Pasal masa ni tuan-tuan kita fresh, tak ada benda lagi. Tak tercala lagi, pendek kata macam tu lah. Makan minum pun tak masuk benda-benda kotor lagi masa tu. Tapi kalau kita hidang awal macam ni, kita gilat. Kita gilat daripada awal. Umur berapa? Umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, gilat dah ni. Berkilau ni. Daripada awal berkilau, tiba-tiba masuk 16, gilat lagi. 20, gilat lagi. 30, gilat lagi. 40, gilat lagi. Dia kalau dah masuk umur 40, dalam keadaan kita berkilau, dalam keadaan taat pada perintah Allah, maka ni tuan-tuan, gambaran pada hukum zahir. Hukum zahir cerah masa depan tuan-tuan satu sudut. Pasal kalau kita tengok pada satu hadis Nabi, umur 40 ni tuan-tuan, siapa-siapa yang kiranya diberi ruang sampai umur 40, tiba-tiba andaian berat timbangan amalannya, kalau ditimbang umur 40 tadi, berat amal kejahatan daripada kebaikan, maka seolah-olah dia ni menempuh tempat duduk kat mana? Tempat duduk di dalam neraka Allah. Umur berapa pula tu? Umur 40. Sebab tu saya ajak diri saya sendiri dan kita-kita semua kena gila awal. Supaya benar. Supaya berterusan dengan berkilau ini, dalam keadaan 50, 60 tetap berkilau. Dalam keadaan kita faham nilai-nilai hidup bersyariat. Seronok asal tu tuan-tuan. Tapi kalau 70, 60 baru nak mula, macam mana jadi? Kita sensitif dah masa tu tuan-tuan. Kena ustaz jenis garang sikit. Allah ustaz ni tak hormat orang tua lah, tinggi suara lah, samsing lah, apa benda lagi tuan-tuan. Macam-macam kalimah kita guna. Bendanya kita baru nak mula. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Tapi kalau dah biasa dah, tak ada benda tuan-tuan.
Kena macam tu kita ni tuan-tuan. Kalau tak, susah kita. Tapi kena juga. Kalaulah kita Allah Ta'ala dah bagi ruang masa muda dulu, tak sempat. Tak ada masa dengan benda-benda kebajikan, tak ada masa nak belajar. Tiba-tiba masuk umur 60, umur 55. Dulu 55 pencen kan? Tapi sekarang naik dah sikit. Berapa? 62 pula. Lagi teruk. Betul ke tu? 60 kan? 58. 60. Tengok kan. Lagi naik tuan-tuan. Lagi. Tapi boleh pencen awal kan? Boleh minta pencen awal tuan-tuan. Boleh orang minta pencen awal tuan-tuan. Itu kerjaya kita lah tuan-tuan. Maknanya ruang-ruang hak ada tu tuan-tuan. Kadang-kadang zaman muda kita sibuk dengan kerjaya masing-masing. Ramai ni, jenis ni tuan-tuan, minta maaf Ramai ni orang sahabat-sahabat ayah-ayah jumpa saya, dia kata, "Ustaz, Allah saya dulu masa mengaji, masa muda mengaji, lepas mengaji pula kerja pula, sibuk dengan kerja. Dulu sibuk dengan mengaji pula bukan mengaji agama," dia kata. Duk mengaji akademik semata-mata. Tiba-tiba sibuk dengan kerja sampai ketika tuan-tuan pencen dia jumpa kita, dia kata, "Ustaz, Allahu Akbar." Dia kata, "Saya ni sebenarnya malu." Malu. Memang, tapi bagus ni jenis ni. Dia pergi jumpa kita, dia kata, "Ustaz, saya ni malu sebenarnya." Nak jumpa pun malu, tak jumpa pun rasa bersalah besar ni. Dalam sekali dia jumpa kita, nak belajar tu, nak belajar ni, nak belajar fardu ain, nak belajar balik sekalipun dalam masalah ambil wudu. Allah kata, ambil wudu baru nak belajar, umur berapa dah? Umur baru pencen, baru nak clear balik masalah wudu. "Ustaz, tolong tengok saya ambil wudu ni, betul tak betul?" Bagus ni, seorang pakcik, tapi tak boleh bagi tahu rumah dia kat mana. Takut-takut tuan-tuan pergi tak cari. Pergi cari. Dia kata, "Ustaz ni pecah tembelang kat surau ni rupa-rupanya." Tak boleh bagi tahu tuan-tuan. Cuma yang penting ada orang buat macam tu. Dia bincang balik benda-benda macam ni. Dia kata, "Ustaz, tolong tengok saya ni ambil wuduk ni betul tak betul?" Kita pun tengok satu. Kalau betul, kita kata betul. Kalau tak betul, kita kena perbetulkan. Lepas tu dia tasmih Al-Fatihah. Dia kata, "Ustaz, tolong dengar bacaan saya, Al-Fatihah saya. Saya takut sebenarnya." Pasal dia fikir benda macam ni tuan-tuan dengan sebab benda. Pasal Allah Ta'ala kira awal ke pertengahan ke penutup kehidupan kita. Awal ke pertengahan ke penutup? Penutup. Umur kita ni tuan-tuan, baik buruknya dia suruh berhenti ke benda ni? Berhenti lah. Nak azan? Azan. Okey. Lepas ni ingat penutup lepas ni. Penutup. Tapi bukan nak tutup.